Hello, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Salam sejahtera. Saya Jero Azrul dan saya telah memulakan channel Road to FTT ini sejak 2016 lagi. Masa tu video, dan 2017 saya start buat iaitu live streaming lah, seperti you jumpa saya malam-malam bersama trainer. Sekarang dulu student jadi trainer. Dan banyak kita uruskan dalam pelbagai aspek dan juga landscape dari segi trading kita. Okay, baik guys. So, jadi apa yang saya nak highlight pada you untuk hari ni punya session dan juga sharing saya pada you, iaitu yang pertama ialah melihat apa yang kita buat ni dari segi beberapa angle, perspektif yang berbeza, tetapi pada sama juga bagi impact pada kita. Dan saya looking forward untuk bercerita mengenai satu ialah industri, apakah industri you are in. Lepas tu pada sama juga saya juga berminat untuk bercakap mengenai iaitu platform itu sendiri, satu industri, nombor dua ialah platform ataupun mungkin saya boleh kata vehicle. Okay, dan seterusnya ialah saya nak bercerita mengenai diri kita. Okay, so ini adalah tiga komponen utama yang saya nak kongsikan. Dan kenapa benda ni matters untuk you ialah supaya you ada clarity dan juga you faham apa yang kita buat sebenarnya. Sebagai contoh ialah obviously kita boleh faham iaitu kita dalam kehidupan kita ni, kita nak get better life kan, kita nak more money, kita nak juga iaitu more relationship, better relationship dan juga health yang baik. Jadi untuk seimbangkan benda tu, obviously dalam dunia sekarang ni saya tak katalah 100% kena rely pada tu, tapi kewangan main peranan penting lah guys. Okay, so kewangan main peranan penting. Untuk saya punya perkongsian sekarang, iaitu kalau kita nak tengok fokus kepada kita punya understanding based on tindakan kita, satu ialah you kena tengok industri apa you berada sekarang ni. Kita dalam industri nama dia financial market guys. Okay, financial market ataupun pasaran kewangan. So maksudnya dia merupakan satu tunjang ekonomi untuk semua negara guys, untuk semua negara. Maksudnya negara kita pun mesti bergantung kepada financial market. Okay, untuk stabilkan dia punya cash flow dia ataupun balance supply demand dia dari segi macam kepenggunaan dan juga penawaran, permintaan dan sebagainya. Okey. Dari segi industri, kita dalam pasaran kewangan yang terbahagi kepada 4, iaitu yang utama, dan kita ni dalam bahagian organisation structure, kategorinya di bawah exchange traded fund dan juga di bawah iaitu over the counter. Okey, exchange traded fund dan juga over the counter. Tu you kena clear, tu dua-dua perkara tersebut. Lepas tu pada masa yang sama juga, iaitu you kena understand juga mengenai iaitu antara dua tersebut. Obviously saya ni trading saya start daripada tahun iaitu 2006 dulu. 2006 saya start, 2007 saya trading, dan apa yang saya buat adalah saya memula dengan contract for difference. Dan contract for difference tu mewakili trading based on pergerakan kontrak aset, sama ada forex exchange, gold, silver, oil dan sebagainya. Dan saya tak ada masalah pasal benda tu. Sampai sekarang pun saya trade juga forex sampai sekarang. Cuma saya lebih kepada gold, silver dan juga komoditi lain. Jadi sebab tu saya nak bagi tahu pada you sebenarnya satu sudut financial market ni you kena faham you ni dalam apa. Dan satu lagi ialah kita memang mempunyai benda tu. Contohnya ialah kalau you trade CFD dalam kripto, you boleh trade kripto tanpa you beli kripto tersebut, you bergerakan atas kontrak. Dia ada buyer, dia ada seller, dia ada governance. So cukuplah konsep muamalat tu. Okey, konsep perdagangan tu. Okey, so jadi apa yang saya nak tekankan ialah iaitu satu, kalau kita perhatikan dari segi konsep, kalaulah saya ni iaitu trading menggunakan contracts, itu berlagi CFD. Saya tak nak pecah pada option apa, saya nak cerita apa yang saya buat dulu. Yang kedua ialah mengenai saham. Saham juga dia ada juga CFD guys. Contohnya saham antarabangsa. Jadi biasanya you dengar boleh beli RM10, boleh beli RM10 tu, itu adalah CFD. Jarang yang sebenarnya harga begitu murah untuk own saham yang besar seperti Amazon ke, seperti Facebook ke, Google ke kan. Jarang kita boleh beli unless kita trade iaitu menggunakan contracts. Kalau you nak tu mungkin harga dia tinggi lah. Untuk satu you kena beli kadang-kadang minimum dia ialah 100, 1000. So bergantung kepada jenis saham yang you ambil. Jadi you kena clear that part lah. You kena very clear that part. Okay. Dan pada masa yang sama juga you kena clear iaitu dari segi, maksudnya macam saya sekarang ni pun kan,
saya pun jadi saya nak you faham macam ni. Dari segi konteks financial market, dia ada jenis instrumen yang you trade, betul? Dan saya tak nak cerita pada instrumen sebenarnya, dia lebih kepada macam what type financial market you are in. Lebih kurang macam what type financial market you are in. Macam contoh dari segi organisation structure, kita pergi kepada exchange traded fund dan juga kita pergi kepada iaitu over the counter. Kan? Satu lagi lah, kata let's say saya mudahkan you, saya tak nak cerita kalau tidak saya terlalu pergi kepada definisi untuk perkongsian sekali ni, iaitu katalah lagi satu lah you fokus kepada iaitu saham. Jadi maksudnya platform dia berlainan. Contohnya you masuk saham melalui Kenanga, saham melalui Interpacific di Malaysia ni. Jadi platform tu berlainan guys. Platform tu ada satu. Lepas tu nombor dua, of course ekosistem juga berlainan. Faham tak? Macam kita di over the counter macam forex ataupun CFD market ni kan, ataupun stock market gaya CFD ni, kita ada ekosistem lain. Contohnya saya retail trader, ada broker dan juga ada LP contoh yang provide kepada pergerakan market tu lah. Jadi itu yang saya katakan ialah you kena faham you ni dalam apa. So kalau dalam contoh ialah saya dalam keadaan apa yang saya buat ni, bermaksud ialah saya fokus kepada iaitu ekosistem saya, platform saya yang saya gunakan, MetaTrader, Meta4 ataupun 5 ataupun apps ataupun web based, dan saya faham dari segi technicality macam mana nak run benda tu. Maksudnya platform dan juga ekosistem tu berlainan, tetapi dari segi konteks financial market tu boleh kata benda yang hampir sama. Okey? Jadi sama juga saham, macam saya kata, guna Kenanga sebagai broker, guna Interpacific sebagai broker let's say, untuk you access kepada iaitu saham tertentu. Okay, so maksudnya you kena faham itu beza. Tapi kalau you belajar dengan RTT, kita tidak fokus kepada semata-mata platform dan juga ekosistem. Kita fokus kepada apa guys? Kita fokus kepada yang saya ajak ialah kita universal. Kita boleh fokus kepada saham ke, own saham ataupun kita contract for different saham, iaitu kita pergi kepada technical analysis. Dan kita fokus pada fundamental, sentiment, dan juga yang paling strong pada RTT ialah kita punya foundation kepada psikologi, filosofi dan juga belief kita. 80% yang buat you berjaya tak berjaya ialah pegangan dia pada psikologi, filosofi dan belief you. Filosofi, psikologi, belief ni, dia ni yang sebenarnya glue you punya money management, risk management dengan you punya technical analysis ataupun you punya metodologi. Kan metodologi tu boleh technical analysis, financial analysis, dari segi you punya technical analysis ataupun you punya fundamental analysis ataupun you punya sentiment analysis. Jadi psikologi belief ni lah yang glue di antara yang boleh imbangkan kedua-duanya. Okay, you kena faham dekat situ. Alright. So, jadi dalam konteks financial market sebenarnya you dah ada clear direction. Inilah clarity you dari segi financial market. Okay. Dan saya akan saya akan fokus juga dalam financial market yang ada platform dan juga ekosistem berlainan. Saya akan buat juga nanti akan datang. You akan nampak lah. Sebab saya nak buat benda ni long term kan. Okay, yang kedua iaitu mengenai satu saya kata itulah industri. Yang kedua ialah pada kita punya jenis platform pun saya dah ceritakan pada you lah. Okey, maksudnya kita ada macam saham berbeza, macam wallet you pakai Luno untuk wallet Luno untuk crypto let's say. Itu salah satulah kalau you nak faham. Okey. Dan seterusnya ialah mengenai diri kita ni. Kita ni sekarang ni, kita boleh terdedah kepada contohnya nak buat duit online, kita boleh pergi kepada buat e-commerce. Kita boleh jadi agent dropship, kita boleh jadi macam internet marketer, kan? Kita boleh pergi kat situ. Kita juga boleh pergi kepada bina bisnes, jadi founder produk dan sebagainya. Dan ini semua sekarang ni melibatkan teknologi, termasuk juga you nak run MLM dalam modern area sekarang ni. Faham tak? Dalam modern days, you nak run MLM, you dah tak perlu cari orang dah sekarang ni. Apa you buat ni, buat iklan yang resonate pada grup tertentu dan diorang datang pada you, buat appointment dan you start closing daripada situ. Maksudnya you create value dan conversion berlaku pada situ. Betul? Jadi dalam konteks kita ni pilihan satu lagi ialah yang tak perlu jumpa orang, yang tak perlu sebenarnya jual barang, you tak perlu apa kecuali saya lah. Saya kena jual barang lah pasal saya sedang promosi benda ni pada you. Tapi untuk you ada pilihan. Kan macam saya dulu, kalau you nak faham, saya start fokus buat kelas ni baru tahun lepas baru sebenarnya. Sebelum ni tak ada, saya buat berkongsi semata-mata dekat YouTube, berkongsi lah trading pun. Kan, ada lah masa tu sekali-sekali tapi jarang, setahun dua kali lah kot, ataupun sekali setahun macam tu je dulu-dulu. Kalau siapa yang ingat era tu lah. Okay, so jadi point saya lah, untuk kita ni, pilihan kita ada financial market sebenarnya.
Okay, jadi kita nak trade apa? Sebab tu saya kata lah, you kena clear direction you. Jadi topik saya yang saya cerita dalam masa tempoh 10 minit tadi, saya nak cerita direction. You clear tak? Kita ada financial market, kita ada platform berlainan. Of course platform berlainan untuk ekosistem berlainan, lot layer capital juga berlainan akan digunakan. Tetapi semua benda tu boleh kata ialah governized by knowledge yang saya share pada you sebenarnya. Masih lagi technical analysis yang sama je. Masih lagi risk management, masih lagi money management, masih lagi capital layer size, leverage. Cuma bezalah mungkin you nak tak biasa dengan biasa ke tak lah platform tu atau rules regulation platform tersebut. Sebagai contoh, mungkin bursa berlainan metodologi dia, untuk kaedah dia untuk you menentukan macam berapa you nak guna per lot ataupun per unit dan sebagainya kan. Okay. So patah balik pada kita punya ialah diri kita, iaitu kita ada option sebenarnya untuk kita mulakan dagangan ni. Kan mulakan investing ni. Okay. So jadi nombor satu lah, you kena clear direction. Bila you ada direction, you sebab tu you kena ada mentor guys. Mentor ni akan bagi you direction. Jadi you tak perlu trial and error. You boleh mula dengan betul dan buat benda betul. So ini totally akan jimat masa, jimat duit, jimat tenaga, jimat fokus, jimat segala-galanya. Okay, kalau you tak follow mentor pun boleh. Tapi you, contohnya, you follow mentor, coach, ada cost lah follow mentor. Ada kelas kena bayar dan sebagainya. Tapi kalau you buat sendiri pun, you still kena bayar juga. You bayar apa? Mungkin lagi banyak guys. Masa, tenaga, duit dan sebagainya. Jadi pilihan you. Nombor satu lah sebab saya kata direction. Nombor dua, yang saya dah sebutkan tadi lah, you kena ada, iaitu skill set. You kena ada kebolehupayaan trading. Dari bentuk, iaitu bukan trading semata, management tu paling penting. Macam mana you punya trading dari segi, contohnya ialah untuk membina trading framework dalam bentuk trading plan, PVM dan sebagainya. Satu lagi macam mana untuk bentuk, iaitu dari segi bukan saja bentuk macam tu, tetapi dari segi investing. Contohnya, adakah you pecah akaun you kepada iaitu asset allocation. You ada tak strategi untuk sebenarnya betul-betul kaya? Ada tak strategi tu? Atau semata-mata cuba nasib, masuk $1,000 USD, pecahkan beberapa akaun, cuba full margin, salah satu dapat kenyang, boleh belanja. Adakah sekadar itu? Ataupun you pandai untuk faham, ialah, oh aku sebenarnya kena betul-betul pergi kepada 5-figure trader, 6-figure trader, 2 comma trader. Okay, 5 figure tu maksudnya ialah pendapatan you dah mencecah 10,000 ke atas. Dan 6 figure ialah 100,000. 2 comma maksudnya ialah 1 million lah and over. Okay. So, jadi strategi ni yang saya share pada you sebenarnya dalam Financial Freedom Bootcamp. Sebab you kena tahu apakah langkah sebenarnya Financial Freedom yang blueprint dia solid. You kena tahu macam tu. Dia, dan you tak boleh tengok tu sebagai teori, sebab saya, apa yang saya cakap ni semua back up by experience, result. Bukan saya saja, paling penting bukan saya saja, ialah student-student yang dah percaya. Kan ada yang dah konsisten 14 bulan dan saya kata next ialah you kena betul-betul kaya. Maksudnya nak betul kaya, you kena leverage you punya capital lah dengan trading system yang you ada. Okay. So, jadi untuk diri kita ni, untuk you, khususnya untuk diri kita, saya dengan you ni, nombor satu ialah you kena faham, iaitu you kena ada skill set. Okay, skill set untuk trading dan juga investing. Pasal apa? Pasal ada orang yang sebenarnya trading pun tak kaya-kaya guys. Dah 10 tahun, 15 tahun. Macam tu je. Dapat duit tapi tak kaya-kaya. Sebab tu saya kata dalam trading ataupun trader reality zone, orang yang dah mula belajar tak semestinya boleh trade. Orang dah trade tak semestinya boleh make profit. Dan yang make profit tak semestinya konsisten. Dan yang konsisten tak semestinya kaya. Pasal saya gone through all those spaces. So saya sebagai mentor you, cuba you bayangkan ialah you sendiri boleh gunakan pengalaman saya dan jimat masa you. Kan? Adakah itu akan membantu you? Sudah tentu membantu. Banyak gila jimat masa, result lebih cepat. Okay. Jadi dalam konteks ni, apa yang saya nak highlight ialah supaya you understand, you faham yang you spend masa dengan saya ialah untuk meningkatkan skill set you. Dan nombor 3 yang paling orang tak ada iaitu capital, masalah utama. Kan saya tak kata sebenarnya semua orang bermasalah, tetapi ada sebahagian besarnya masalah utama. Pasal dia masuk dalam trading, dia ingat menyelesaikan masalah kewangan sedia ada, menyelesaikan hutang, mendapatkan lifestyle yang dia cari selama ni. Sebab itu ditunjukkan oleh Sifu TikTok lah. Sifu TikTok memang pakar bab ni baling duit, kereta sports car,
terima kasih pada mereka juga sebenarnya pasal dia membantu lagi ramai trader. Tetapi satu sudut itulah jadi nampak benda ni macam skin cepat kaya kan. Padahal benda tu tak. Jadi itulah cerita dia. Jadi maksud saya ialah capital main peranan penting. Sebab tu dalam Financial Freedom Bootcamp yang akan berlangsung hari Ahad ini, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 5 hari berturut-turut tu, 4 malam, kita banyak tekankan kepada untuk penekanan macam mana you nak tahap pertama nak survival. Sebab 85%, berapa peratus? 85% guys. Orang yang trading gagal. 85%. Jadi sebab tu survival kunci penting. Kan, penggunaan always take care, risk first and take care, risk will take care themselves, pengetahuan untuk mengetahui, mengaplikasikan konsep iaitu always protect capital, main peranan dalam survival. Dan selepas you survival, ialah you kena ada iaitu make little money. So make little money tu maksud ialah you dah ada persen konsisten bulanan. Dekat baris dari situ you boleh scale. Kan? Jadi pertama ialah kena ada survival, make little money, juga make more money. Ini intipati yang you perlu mahir. Dan untuk menjadikan benda itu reality, psikologi, filosofi belief merupakan dia punya booster ataupun catalyzer untuk you betul-betul boleh ada mind focus dan juga physical energy untuk create result. Itu point ni. Alright, understand sekarang? So jangan confuse, jangan apa. Satu lah you perlu direction, nombor 2 you perlu skill set, nombor 3 you perlu capital. Okey, 3 perkara ni main peranan sebab dia akan bagi big impact dan dia akan menentukan kualiti hidup you akan datang. Okey? Kalau banyak trader lain juga boleh berjaya dengan sistem apa yang saya berikan ni dan saya dah create ni, begitu juga you juga boleh berjaya dengan sistem dan juga pendidikan ataupun formula yang saya dah buat ni. Alright, so jumpa lagi dan salam hormat. Please komen kat bawah ni. Okay. You ni berada dekat fasa mana dekat trading? Saya nak tahu juga you ni dekat fasa mana dekat trading. Adakah you baru mula, you masih confused dekat entry ke trading plan ke? Kan you rasa-rasa you fasa kat mana? Jadi saya nak kenal juga. Kan saya tak nak saya buat video ni beribu-ribu view tetapi saya tak tahu you ni dekat mana. So really important untuk saya buat konten macam ni tapi saya boleh solvekan you punya masalah harian you. InsyaAllah kita akan cuba guys. Dan bagi yang masuk Financial Freedom Bootcamp, good job. Kita akan all out. Saya akan cuba sedaya upaya over deliver. Kan you boleh set you punya high standard, saya akan cuba over deliver daripada you punya high standard tu. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi dan salam hormat.